pertama, Al-Fadhil Ustaz Ridwan. Saya nak tahu di mana bermulanya konflik kelompok kedua dalam PAS ini sehingga yang membawa kepada perpecahan dan penubuhan Parti Amanah, walaupun dia ambil alih Parti Pekerja-Pekerja dahulu, jadi kita namakan penubuhan lah. Kita tak nak tahu tentang sejarah penubuhan tu sendiri, kita tahu tarikh dan sebagainya, tapi soalan saya tentang bibit-bibit perpecahan dalam PAS bermula di mana? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Salman, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Kalau bertanya berkaitan dengan apa dia menjadi bibit-bibit permulaan kepada kelompok yang kedua dalam PAS yang akhirnya keluar daripada PAS dan menubuh Amanah, saya menyebut pada kami ada 3 perkara yang menyebabkan kepada penubuhan Amanah ini. Yang pertama, apabila pemikiran yang kita sebut sebagai pemikiran yang hulu, pemikiran yang agak keras kembali di arus perdana PAS pada sekitar tahun 2013-2014 begitu. Apabila lahirnya pemikiran yang agak keras, yang agak meletakkan kebenaran itu hanya kepada kelompok yang tertentu, dan pada waktu itu sudah ada bibit-bibit untuk memusuhi orang yang mempunyai pandangan yang kedua di dalam arus perdana PAS. Ini yang pertama. Yang keduanya, kalau kita perhati secara pastinya politik Malaysia ini, dia tidak boleh kita dapat capai kepada hasrat mana-mana parti politik pun untuk menjadi sebuah kerajaan, melainkan apabila ada kerjasama. Dan 2013-2014 itu telah bermula satu bibit dalam PAS untuk keluar satu kata-kata pada waktu itu, kalau kita nak menjadi kelompok yang sebagai kelompok pemenang, maka pada waktu itu kita perlu bersendirian. Maka lahirlah hasil daripada yang ditanam sejak daripada kekalahan Pakatan Rakyat pada tahun 2013, dan pada waktu itulah lahir pandangan yang menyatakan kita perlu bersendirian, dan akhirnya dalam muktamar PAS, muktamar Dewan Ulama PAS pada tahun 2015 yang diadakan di Dewan Datuk Fadhil Noor di KUISM, College Universiti Islam Zulkifli Muhammad di Kuala Lumpur, pada waktu itu telah diputuskan supaya PAS memutuskan hubungan tahalufnya dengan DAP, dan PAS juga perlu memutuskan dalam muktamar setelah itu yang diadakan di Al-Ustaz Kedah, PAS perlu memutuskan tahaluf siasinya dengan PKR. Jadi ini yang kedua. Jadi saya nak potong sikit Ustaz sebelum Ustaz sambung. Sebenarnya dalam muktamar PAS pada 3 hari bulan Jun untuk memutuskan hubungan dengan DAP, tapi Ustaz mungkin tak ceritakan bahawa sebelum itu lagi, di mana pada bulan Mac lagi, 3 bulan sebelum, DAP telah memutuskan hubungan dengan Presiden PAS. Jadi di mana pendirian pendukung Amanah pada ketika itu. So pada saya tak melihat dia masalah PAS. Dia bermula dengan DAP memutuskan hubungan dengan Presiden PAS pada bulan Mac, dan diikuti pada bulan Jun di mana dalam muktamar Dewan Ulama memutuskan untuk putuskan hubungan dengan DAP. Ya. Jadi bukan PAS yang mulakan. Ya. Kalau kita perhati 2014 dalam muktamar di Batu Pahat, pada waktu itu dalam penggulungan yang disampaikan oleh Presiden PAS, beliau telah menyebut tentang keperluan untuk PAS berada secara sendiri. PAS perlu keluar daripada gabungan Pakatan Rakyat. Dan pada waktu itu yang paling panas pada waktu itu adalah berkaitan dengan pertukaran Menteri Besar Selangor pada waktu itu. Lalu Presiden PAS sudah bercakap tentang keperluan untuk PAS duduk secara sendiri dan PAS perlu keluar daripada Pakatan Rakyat. Jadi pada saya bibit kenapa akhirnya Amanah ini diwujudkan, kerana PAS sudah mengambil tindakan untuk tidak meraihkan suasana politik Malaysia yang pada waktu itu. Kalau siapa pun untuk sampai kepada kejayaan mengambil pemerintahan, dia perlu untuk menjadi sebahagian daripada mana-mana gabungan. Sama ada gabungan yang ada pada waktu itu di pihak kerajaan, Barisan Nasional, ataupun gabungan di pihak pembangkang pada waktu itu, Pakatan Rakyat. Okey, dan yang ketiganya, wallahu a'lam, kalau kita perhati dalam penyebab kepada terkeluarnya perkara itu adalah apabila berlakunya istilah yang mungkin boleh kita gunakan adalah gugur setandan. Jadi, pemikiran yang selain daripada pemikiran arus perdana PAS pada waktu itu, mereka telah jatuhkan secara setandan daripada
PAS, daripada kepimpinan PAS dalam muktamar yang telah diadakan di Kuala Selangor pada waktu itu tahun 2015. Dan kita kena tahu pada waktu itu memang dia berlaku dalam bentuk dua pemikiran. Seakan-akan anda kena duduk dalam memilih untuk berada dengan kelompok A yang menjadi pemenang pada waktu itu, ataupun dalam kelompok B yang kalah pada waktu itu. Sehingga kita tahu ada di kalangan jawatan kuasa kalau boleh saya nak balik semula sebelum kita pergi cerita kemudian tu, cerita sebelum tu bermula pada bulan Mac. Saya nak balik kepada soalan tadilah yang saya masih belum jumpa jawapan. Bulan Mac, Kanun Jenayah Syariah Kelantan diluluskan di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Kemudian bulan Mac juga, rentetan daripada itu, DAP memutuskan hubungan dengan Presiden PAS. Maksudnya bukan dengan PAS, dengan Presiden PAS, mungkin dengan timbalan Presiden mereka masih lagi berhubung. So saya nak tanya Ustaz, di mana pendirian pemimpin-pemimpin amanah pada hari ini pada ketika itu, bersama Presiden PAS ataupun bersama DAP sebelum lagi muktamar pada bulan Jun? Ya, sebab tu saya tarikkan kembali kepada muktamar 2014. 2014 sudah ada bibit-bibit daripada Presiden PAS pada waktu itu untuk menjadi pihak yang sendiri, tidak nak mengeluarkan diri daripada Pakatan Rakyat pada waktu itu. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, DAP hanya mengeluarkan kenyataan untuk memutuskan hubungan dengan Presiden PAS setelah semua insiden-insiden ini berlaku, termasuklah insiden Batu Pahat yang bukan sekadar mereka meletakkan gelaran yang tak baik kepada pihak lain dalam komponen Pakatan Rakyat, bahkan pada waktu itu lahirnya istilah dua barwa dan juga broker yang dirujuk kepada dua wakil rakyat PAS pada waktu itu, iaitulah saudara Syahri Syunib dan juga Hasnul. Bila berlaku, DAP menyebut kata kita memutuskan hubungan dengan Presiden PAS, di mana kedudukan dan mana pendirian pemimpin-pemimpin amanah pada waktu ini. Mereka bersama dengan PAS pada waktu itu. Mereka bersama dengan PAS. Tetapi apa kaedahnya? Kaedahnya adalah untuk berunding. Kaedahnya adalah untuk berunding, untuk bawa ke meja musyawarah dan sebagainya. Tetapi dalam banyak keadaan Presiden mengambil tindakan. Tapi ketika itu saya tak lihat ada mana-mana ucapan tegas daripada mana-mana pemimpin amanah, sama ada Khalid Samad ataupun Hanifah Maidin ataupun Mat Sabu sendiri yang mempertahankan Presiden pada ketika itu. Bahkan DAP memilih untuk berkawan dengan kumpulan B ini dan meminggirkan Presiden PAS. Ketika itu saya tak melihat kritikan terbuka daripada mana-mana pemimpin amanah. Okey, siapa kata tidak ada kritikan terbuka pada waktu itu? Dia ada kritikan dalaman dalam mesyuarat PAS Pusat dan beberapa keputusan. Jadi Ustaz yang kata tak ada lah, sebab Ustaz kata ada kritikan dalaman, artinya kritikan terbuka tak ada terhadap DAP. Dan pada waktu itu kan dalam PAS diajar, dan dalam mana-mana organisasi pun diajar untuk dibawa segala kalau berlaku pertembungan pandangan dan sebagainya dibawa kepada meja perundingan, dan itu yang telah dibuat. Dan kita tahu selepas itu lahirnya siri-siri dialog yang melibatkan pihak-pihak yang macam YB Khalid Samad. Di Kedah kita pernah buat dialog pada waktu itu, melibatkan YB Khalid Samad, melibatkan Ustaz Zulkifli Ismail daripada pendukung kelompok A lah kalau kita boleh kata pada waktu itu. Jadi memang ada tindakan-tindakan dan respon daripada para pemimpin amanah pada waktu itu. Cuma responnya mungkin tidak dikeluarkan keluar, sehingga apabila berlakunya persidangan muktamar PAS Pusat pada bulan Jun 2015, pada waktu itu telah dibawa usul ini. Tetapi akhirnya dengan arahan daripada Presiden dan arahan daripada Al-Mursyidul Am, diarah supaya usul ini ditarik balik daripada dibahas dalam muktamar. Dan semua boleh lihat peristiwa yang berlaku pada waktu itu. Siapa yang bangun? Yang bangun untuk minta supaya usul ini tetap dibahaskan, usul untuk memutuskan hubungan dengan DAP. Dan kita perlu melihat, kita perlu berikan kebebasan kepada ahli-ahli untuk berbicara, dan kita melihat di mana masalah dan di mana mudaratnya. Itu telah diminta oleh antara lain oleh saudara Faiz Fadil, antara lain oleh saudara Nur Halim Sirum, dan oleh antara lain adalah oleh yang berhormat Ustaz Muhammad Nur. Okey. Maksudnya tetapi yang berlaku setelah usul itu diluluskan oleh Dewan Ulama memutuskan hubungan dengan DAP, nama-nama yang disebutkan itu telah meninggalkan amanah dan ikut kapal baru, meninggalkan PAS dan mengikut kapal baru iaitu amanah. So mereka meminta untuk dibahaskan.
diluluskan dan mereka lari tinggalkan PAS, betul? Kita minta untuk dibahaskan dan akhirnya kemukakan kepada sidang muktamar untuk muktamar memutuskan. Kerana ketika mana kita melakukan keputusan untuk bertahaluf, itu adalah keputusan muktamar Ipoh. Maka apabila kita nak memutuskan hubungan, seharusnya diserahkan kepada kuasa tertinggi, iaitulah muktamar. Dan Ustaz Salman, ada nama-nama itu yang sampai hari ini masih duduk dalam PAS, bahkan jadi Esko. Ustaz Muhammad Nur, Esko Kerajaan Negeri Terengganu. Dia juga antara yang lantang bangkit meminta supaya usul Dewan Ulama dibahaskan dalam muktamar penuh. Baik, saya rasa isu tu jelas kepada kita, yang mana kita tak boleh verify. Ustaz Ridwan kata ada pertahanan dalaman terhadap Presiden ketika berhadapan dengan DAP, sebab saya di luar dan ramai orang di luar, kami tak tahu sama ada betul mempertahankan ataupun sekadar cakap kosong. Wallahu ta'ala a'lam. Saya nak pergi kepada isu seterusnya. Seterusnya. Berkaitan dengan hudud. Baik, ketika Kelantan meluluskan, Dewan Undangan DUN Kelantan meluluskan Kanun Jenayah Syariah Kelantan pada bulan Mac. Di mana pendirian Ustaz? Apakah unilateral, tindakan bersendiri PAS bersama ketika itu pembangkang Kelantan ada UMNO dan PKR meluluskan usul itu, ditolak keras oleh DAP? Jadi pada pandangan Ustaz, wajar ataupun tidak usul itu diluluskan di Dewan Undangan Kelantan dan diteruskan? Okey, di antara orang yang meluluskan usul tersebut, di antara anggota Dewan yang luluskan usul tersebut ialah Yang Berhormat Datuk Usham Musa. Pada waktu itu menjadi anggota Dewan Undangan Negeri Kawasan Salor. Kan? Dan pada waktu itu, pendirian yang diambil sepihak oleh PAS didokong sepenuhnya oleh para pemimpin yang sekarang ini berada di dalam amanah. Dan saya rasa kalau kita tengok dan kita teliti betul-betul, orang-orang yang menulis, yang berbicara, yang bercakap, yang mendesak bahkan untuk setelah undang-undang yang berkaitan dengan jenayah syariah yang telah dibentang pada 1993 dan sampai menjelang sampai tahun 2013-2014, ia masih belum dibicarakan secara terbuka dan tidak lagi diperbaiki. Maka pada waktu itu, di antara orang yang bercakap, menulis dan orang yang berbahas tentang perkara ini adalah orang-orang yang sekarang ini berada di dalam amanah. Saya tunjuk contoh. Antaranya ialah Dr. Zulkarnain Luqman, salah seorang daripada anggota panel yang disebut oleh Ustaz Ahmad Jalani dalam siri minggu lepas tu, jawatan kuasa berkaitan dengan pindaan enakmen jenayah syariah negeri Kelantan 1993. Antara dia adalah saudara Faiz Fadil, antaranya ialah saudara Abdullah Karim. Ini adalah nama-nama peguam yang mereka itu terlibat dalam jawatan kuasa tersebut. Tetapi bila berlakunya perpecahan, dan saya nak sebut latar belakang kepada perpecahan PAS itu kerana tiga tadi ini yang menyebabkan akhirnya nama-nama ini memilih untuk bersama dengan amanah dan meninggalkan PAS. Baik. Kalau saya teruskan sikit lagi sebelum kita masuk isu lain, setelah amanah ditubuhkan, kalau kita tahu sejarah sebelum ni, Barisan Alternatif DAP tarik diri pada 2004 kerana tak dapat menerima PAS berterusan untuk mempertahankan konsep negara Islam. Pakatan Harapan hancur pada 2015. Alasan sebenar DAP pada bulan Jun itu ataupun pada bulan Mac adalah kerana PAS membentangkan undang-undang hudud. Itu adalah sebab utama mereka memutuskan perhubungan dengan Presiden PAS. Jadi Pakatan Rakyat juga hancur disebabkan isu berkaitan dengan hudud ataupun undang-undang Islam. Setelah amanah ditubuhkan, di mana prioriti untuk menegakkan negara Islam? Masih ada ataupun tak ada langsung ataupun telah hilang? Okey. Sekali lagi saya nak sebut kepada Ustaz Salman dan kita bersama. Bila amanah masuk, saya sebut latar belakang bila kita berpolitik di Malaysia ini, latar belakangnya ialah yang pertamanya sudah tentu politik kesepakatan. Kita perlu kepada kesepakatan. Yang keduanya ialah tentang keabsahan perlembagaan itu sendiri. Maknanya kita akan berjuang dan akan berada dalam bingkai perlembagaan itu sendiri. Kita akan berada di bawah perlembagaan dan kita akan berada dalam bingkai perlembagaan itu sendiri. Dan yang ketiganya sudah tentunya kita menyebut tentang apa yang disebut sebagai kita perlu melihat kepada wakil Malaysia. Dan dalam politik, kita ambil apa keputusan sekalipun, dia adalah risiko. Lalu amanah memilih untuk mengurus risiko daripada memilih satu-satu risiko sehingga ada risiko-risiko yang seterusnya. Jadi amanah, apakah mengurus risiko itu bermaksud DAP tarik diri daripada Barisan Alternatif kerana negara Islam,
PR hancur kerana hudud dibentangkan di Kelantan, apakah menguruskan risiko itu bererti diam terus, jangan cakap tentang hudud? Saya perlu betulkan kenyataan Ustaz Salman. Sebenarnya Pakatan Rakyat tidak hancur semata-mata kerana hudud, tetapi Pakatan Rakyat itu hancur kerana yang lebih asas lagi. Apabila berada dalam perundingan, apabila kita berada dalam satu kesepakatan, kita berada dalam satu perjanjian di bawah nama Pakatan Rakyat, tetapi dalam masa yang sama, kita telah PAS pada waktu itu telah mengadakan perhubungan di luar daripada Pakatan Rakyat. Dalam masa yang sama, memperkesampingkan perbincangan. Saya ambil contoh berkaitan dengan calon Menteri Besar Selangor, Darul Ihsan pada waktu itu. Telah dibuat keputusan dalam mesyuarat. Isunya saya melihat kesan langsung yang menyebabkan DAP memutuskan hubungan dengan Presiden PAS, DAP dan PKR Sabah memutuskan hubungan dengan PAS. Ini adalah kesan langsung daripada Kanun Jenayah Syariah Kelantan dibentangkan. Jadi kesan langsung, artinya ini adalah kemuncak dan ini berlaku menyebabkan putusnya hubungan. Tidak. Kita kena melihat kepada semua kronologi yang berlaku di antara tahun 2013 sehingga tahun 2015. Dia bermula daripada ketidakpuasan hati tentang perundingan sepihak yang dilakukan oleh PAS, dan juga dalam beberapa keadaan PAS tidak berjaya untuk meyakinkan rakan tahaluf terhadap apa yang nak dilakukan oleh PAS secara sepihak. Jadi sebenarnya itu yang lebih besar. Sebenarnya, kalau saya boleh, kita boleh bersetuju, kalaulah kita boleh bersetuju bahawa rentetannya panjang, tapi kemuncaknya pembentangan Kanun Jenayah Syariah Kelantan, betul? Sudah tentu sebagai sebuah parti politik, semua parti politik akan mencari di mana-mana selekoh untuk dia mengambil kesempatan. Dan sebenarnya dia bukan selekoh. Dia bukan selekoh. Pada 15 hari bulan, Kanun Jenayah Syariah Kelantan dibentangkan. 24 hari bulan DAP Sabah putuskan hubungan, 30 hari bulan DAP putuskan hubungan dengan Presiden PAS. Ia kesan langsung. Dan saya sebut itu sebenarnya selekoh yang asbab yang diperlukan pada waktu itu, setelah tidak berjaya untuk menguruskan perbincangan dalaman yang berlaku. Perbincangan dalaman, kalau kita kata video yang masih ada sekarang ni, video yang masih ada sebagai contoh, pengurusi jawatan kuasa dakwah negeri Kelantan, Esko Kerajaan Negeri Kelantan, Ustaz Nasruddin Daud, dia pernah menyebut tentang perbincangan panjang yang telah berlaku di antara jawatan kuasa teknikal ini dengan pimpinan DAP yang dilakukan di banyak tempat. Dan sementara sudah tentu kerana sebagai sebuah parti politik, sudah tentu dia ada kepentingan politik terhadap pengundinya. Dan pada waktu itu juga mungkin saya boleh panjangkan, termasuk keputusan unilateral DAP untuk meluluskan pilihan raya tempatan di Pulau Pinang yang tidak dipersetujui oleh PKR dan PAS. Itu juga tidak tepat. Sama. Sebab meluluskan artinya dia perlu bawa kepada Dewan. Dia perlu dibahaskan di Dewan dan dia perlu diluluskan di Dewan. Sedangkan kerajaan tempatan ini sampai selepas Pakatan Harapan 2018 dia masih dipolemikkan kerana dia masih belum berlaku satu enactment. Dia belum enactment. Dia betul-betul hanya sebagai cadangan sepihak yang dilakukan oleh DAP, kemudian dimasuk, dan kita semua tahu melalui convention ahli-ahli majlis, convention PBT yang telah diadakan di Putrajaya pada tahun 2019 awal, telah diputuskan melalui ucap tama dan juga resolusi untuk menangguhkan pemilihan jawatan kuasa ahli-ahli majlis pihak berkuasa tempatan ini melalui pilihan raya. Jadi dia masih belum ada enactment. Dia menjadi sebahagian. Ya.